Assalamualaikum dan selamat sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Kembali lagi bersama Napasa Channel TV. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika Anda menyukai video ini, bantu saya tekan tombol merah, like and share. Terima kasih sudah langgan channel ini. Semoga Anda akan dimurahkan rezeki, amin. Bunuh, rogol juru rawat, bekas pekerja kilang ke tali gantung. Putrajaya, seorang bekas pekerja kilang papan yang merogol seorang jururawat selepas mengelar lehernya sebanyak 2 kali, hari ini gagal dalam rayuan akhirnya untuk mengetepikan hukuman mati atas perbuatan kejamnya itu. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan, Tan Sri Rohana Yusuf sebulat suara menolak rayuan Muhammad Dawari Ahmad, 27. Terhadap hukuman mati yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi Kota Baru selepas didapati bersalah membunuh istri seorang polis bantuan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Nazran Muhammad Sam memohon Mahkamah menolak rayuan Muhammad Dawari dan mengekalkan hukuman mati atas perbuatan kejamnya yang dilihat sendiri oleh anak lelaki mangsa yang ketika itu berumur 5 tahun. Perbuatan perayu adalah kejam, agresif dan ganas. Selepas menetak leher mangsa, perayu telah merogol mangsa ketika darah sedang membuak keluar. Mangsa mengalami 11 kecederaan, antaranya di leher dan tangan. Dalam kes ini perayu menggunakan parang untuk mengelar bahagian kiri dan kanan leher mangsa. Ini jelas menunjukkan perayu mempunyai niat untuk membunuh, katanya. Beliau berkata selepas itu perayu telah pergi merayakan perbuatannya dengan meminum 7 botol arak di sebuah restoran berdekatan dan mencuri wong Rm200 serta sebuah telepon bimbit milik mangsa yang ketika itu berumur 25 tahun. Mengikut keterangan Kes, ketika suami mangsa pulang dari kerja pada jam pukul 2 pagi, 1 Mac 2015. Beliau ternampak istrinya terbaring di atas jalantar di hadapan rumahnya dengan berselimut tanpa pakaian, lalu beliau bergegas ke rumah ayahnya yang berdekatan rumahnya untuk meminta pertolongan. Keluarga mentua wanita itu membawanya ke hospital Gua Musang manakala suaminya melihat 3 anaknya berumur 6 bulan, 3 tahun dan 5 tahun yang sedang berbaring di atas tilam yang berlumuran darah. Wanita itu meninggal dunia pada pukul 6:40 pagi hari sama dan sebelum itu mangsa sempat menulis nota dibaca, anak Abemat Tanah Putih yang rogol dan kelar samun duit. Mengikut keterangan Muhammad Dawari ketika membela diri, dia berkata mangsa terjaga dan terkejut ketika menyadari biliknya dimasuki perayu yang ingin mencuri. Perayu dalam keterangannya sendiri menyatakan mangsa mengalami kesukaran bernafas akibat kelaran di lehernya ketika dirogol. Terdahulu Peguam Ahmad Nizam Muhammad yang mewakili Muhammad Dawari berhujah bahwa anak guamnya tidak mempunyai niat untuk membunuh wanita itu, sebaliknya mangsa yang meronta-ronta sehingga menyebabkan kematian. Katanya oleh itu kesalahan anak guamnya ialah membunuh tanpa niat dan pada ketika ini Rohana bertanya kepada peguam itu, justru perayu patut dibebaskan dan peguam itu menjawab, bukan, dihukum di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan, membunuh tanpa niat. Rohana yang bersidang bersama-sama Hakim Datuk Vernon Ong Lam Kiat dan Datuk Sri Hasnah Mahamid Hashim dalam keputusannya berkata setelah meneliti rekod rayuan dan alasan penghakiman oleh Hakim Mahkamah Tinggi yang disahkan oleh Mahkamah Rayuan, mahkamah itu berpuas hati tidak ada apa-apa kesilapan dilakukan kedua-dua mahkamah itu. Beliau berkata Hakim Mahkamah Tinggi telah meneliti keterangan dan memutuskan mengenai unsur niat yang dapat dibuktikan oleh pihak pendakwaan.
Rohana berkata keterangan yang menyokong seperti keterangan saksi mata menunjukkan bahwa keterangan dalam rekod rayuan berkaitan perbuatan tertuduh adalah sangat kukuh. Kami dapati tidak ada sebab yang membolehkan kami mengubah keputusan kedua-dua mahkamah itu. Dengan ini kami dapati sabitan terhadap Rayu adalah selamat. Di atas alasan-alasan ini kami menolak rayuan Perayu dan mengesahkan sabitan dan hukuman, katanya. Muhammad Dawari yang kelihatan tenang selepas keputusan itu turut disabitkan atas tuduhan merogol mangsa dan dijatuhi hukuman penjara 18 tahun dan 12 sebatan oleh Mahkamah Tinggi. Bagaimanapun, bagi prosiding hari ini, rayuan hanya dibuat terhadap hukuman mati sahaja. Dia dituduh membunuh dan merogol wanita itu antara 12.20 tengah malam hingga pukul 2 pagi di dalam sebuah rumah tanpa nomor di Kampung Batu Papan, Gua Musang, Kelantan pada 1 Maret 2015, bernama